حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأنت أعلم منا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ فتبرأ بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, apalah kiranya ya Allah pada ketika ini ya Allah, jika ada orang yang berdosa di kalangan kami, Engkau ampunkanlah. Jika ada orang yang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang dalam kesakitan, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang dalam kesusahan, Engkau bantulah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita di kalangan kami, Engkau gembirakanlah. Jika ada orang yang dalam kesempitan di kalangan kami, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang sedang menghadapi ujian di kalangan kami, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang meminta kepadamu, ya Allah, sebarang hajat dan sebarang permohonan daripada permohonan dunianya, Allah, untuk kebaikannya di akhirat kelak, maka Engkau redha, Engkau laksanakanlah, Engkau permudahkanlah segala permohonannya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah ya Allah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada seluruh ahli sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa setia, komited ya Allah bergabung untuk bersama-sama mempelajari, membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau limpahkanlah keberkatan ya Allah kepada kami ya Allah di atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami seterusnya, ya Allah, kami mohon kepadamu limpah dan keberkatanmu, ya Allah, kepada ahli jawatan kuasa sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa komited, ya Allah, yang sentiasa bersungguh-sungguh, ya Allah, menyusun dan mengatur program sahabat pencinta Al-Quran demi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat, ya Allah. Kurniakanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Bimbinglah kami, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah ya Allah. Engkau berkatilah ya Allah kepada para pewakaf, para penderma yang sentiasa mengisi tabung sahabat pencinta Al-Quran
dengan wang ringgit mereka ya Allah, dengan wakaf mereka, dengan sedekah mereka. Engkau terima ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah segala permohonan mereka ya Allah. Engkau berkatilah ya Allah dari dunia hingga akhirat ya Allah. Jadikanlah segala sedekah mereka ini sebagai satu sedekah yang Engkau kira satu timbangan yang berat di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul, dapat kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama menjadikan membaca Al-Quran ini sebagai satu program rutin harian kita. Dan juga pada malam ini insya-Allah kita akan terus menyambung tadabbur surah Yusuf ayat ketiga, kalau sempat masuk ayat keempat, sekitar 15 minit insya-Allah. Baik, pada malam ini ayat ketiga berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk dalam golongan orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini nak turunkan sebenarnya surah ini diturunkan sebagai jawapan kepada pertanyaan ataupun persoalan daripada kaum Yahudi, puak musyrikin Mekah satu ketika dulu, yang mana mereka ini dah habis cara untuk berlawan hujah dengan Nabi, lalu mereka ini meminta kepada orang Yahudi cerita apa ni, perkara yang boleh orang kata apa ditimbulkan persoalan, seolah-olah nak memerangkap Nabi SAW. Mungkin mereka tanya satu cerita yang mana Nabi tak boleh jawab. Jadi oleh itu apabila mereka tanya kepada Nabi tentang kisah Nabi Yusuf, jadi bila Nabi tak boleh jawab, bermakna Nabi ini bukanlah seorang Nabi. Jadi seolah-olah begitu. Jadi bila mana mereka tanya kepada Nabi tentang kisah Nabi Yusuf, maka Nabi boleh cerita. Nabi boleh jawab. Ya. Jadi bila Nabi boleh jawab, bermakna Nabi benar-benar terbukti sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Kerana apa? Kisah ini tidak ada disebut dalam buku-buku Arab ataupun catatan orang Arab satu ketika dulu. Jadi sudah tentu apabila Nabi dapat jawab, bermakna kisah ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Perkataan qasas ni bermakna jejak. Ya, jejak langkah. Jadi bila kita sebut jejak langkah ni bermakna seolah-olah kita ini mengulang kembali sejarah ataupun jejak langkah yang ditinggalkan oleh kisah oleh nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan kisah yang ini disampaikan daripada generasi ke generasi. Ya. Walaupun orang kata akan tetapi kisah Nabi Yusuf ini tidak ada dalam sejarah Arab, tapi ada dalam riwayat orang-orang Yahudi. Jadi mereka memang suka kisah ini dan mereka akan cerita kepada keturunan mereka. Dan satu lagi, kalau nak ceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini, sebenarnya ia adalah sebagai satu permintaan daripada para sahabat sendiri, ya, yang mana disebutkan telah menceritakan satu nas, ya, satu hadis bahawa telah menceritakan kepadaku Nasr ibnu Abdul Rahman al-Audi dan menceritakan kepada kami Al-Hakam Ar-Razi dari Ayyub dari Amr
yakni daripada Qais Al-Mala'i dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa para sahabat Nabi SAW pernah berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau menceritakan kisah-kisah kepada kami. Maka turunlah firman Allah yang ini, yakni kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Ya, surah Yusuf ayat yang ketiga. Baik. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah Yusuf ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ahsanal qasas. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kamu kisah yang terbaik. Mungkin kita tidak terasa kisah ini begitu menarik, ya. Kita tak terasa sangat. Ya, kisah ini begitu menarik, begitu terbaik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kisah ini adalah kisah yang terbaik untuk kita ambil iktibar. Kisah yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Tapi sebenarnya susah juga untuk kita menerima kisah ini kisah yang terbaik, bukan? Susah juga bahkan kita nak menarik orang untuk mentelaah ataupun mentadabur dan menghayati kisah ini. Tambah-tambah lagi kita nak menarik anak-anak kita, yang mana mereka sekarang ni berbagai-bagai perkara yang didedahkan di hadapan mereka. Macam-macam rancangan yang ada dalam TV, kartun dan sebagainya yang lebih menarik mereka. Jadi bila kita nak ajak mereka menelusuri, menghayati kisah Nabi Yusuf, susahlah, ya. Susah. Jadi kita nak kena tahu, pandai teknik untuk bercerita kisah Nabi Yusuf kepada mereka. Dan ini adalah kerana selalunya apabila kita ceritakan kepada mereka cerita Nabi, tak ada nilai hiburan. Kan? Memang orang nak belajar, nak seronok, nak ada fun learning, nak ada seronok-seronok, nak ada main-main, nak ada happy-happy dalam pembelajaran. Dan kerana kisah Nabi ini kadang-kadang kita terpaksa berlawan. Kisah-kisah Nabi ini nak kena berlawan dengan cerita-cerita dalam TV, rancangan dalam TV, permainan game dan sebagainya. Jadi kita kena sedar yang manusia ini memang suka ataupun yang kita tertarik dengan elemen-elemen yang berbentuk hiburan. Walaupun sebenarnya hiburan itu kesannya tidak tahan lama. Ya, kalau kita tengok filem kan, sekali saja kita tengok, kita dah tak nak tengok dah untuk kali kedua. Kan? Tetapi Al-Quran ini dibaca, diulang-ulang baca. Kisahnya diulang-ulang baca, diulang-ulang cerita. Bosan ke? Sebenarnya kita tak bosan. Ya, selain kita mendapat pahala, bahkan kita akan sentiasa dapat mengulang ibrah demi ibrah dalam Al-Quran. Jadi tak rugi sebenarnya orang yang belajar mentadabbur, mentafsir, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya ada cabaran yang mana untuk menjadikan kisah Nabi Yusuf ni satu yang menarik. Kerana mungkin ada rasa macam yang pernah dengar. Macam pernah dengar. Jadi tidak ada kesan hiburan lagi. Orang dah cerita, dah tahu benda kisah Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya kalau kita teliti dari awal sampai akhir, begitu banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf ni. Jadi ada banyak karakter yang kita akan jumpa nanti. Nama-nama mereka tidaklah disebut secara terperinci dalam surah ini. Nama mereka hanya dibincangkan dalam kitab tafsir sahaja. Tapi Allah tidak sebut nama dalam Al-Quran kerana nama mereka tak penting. Yang penting ialah kisah mereka. Yang penting adalah kisah mereka. Nama penting yang Allah sebut hanyalah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub sahaja. Jadi Allah nak bagi kepada kita maklumat yang penting, yang mana kita belajar tentang kisah, kita ambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi ialah dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini memang adalah satu kisah ataupun cerita yang sangat hebat. Kemudian kalau kita perhatikan ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya. Nabi Yusuf mimpi nampak 11 bintang, ada matahari, ada bulan, kesemuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Baik,
Jadi permulaan kisah Nabi Yusuf ni bermula dengan mimpi. Ya, jadi kita lihat, mari kita tengok sikit sebanyak tentang dialog. Permulaan cerita ni bermula dengan dialog, ya. Bagaimana Nabi Yusuf yang memanggil ayahnya dengan perkataan ya abati. Ya, wahai ayahku. Ya abati ni mengikut uslub Arab, mengikut uslub ataupun gaya bahasa Arab, adalah satu panggilan yang sangat lembut, yang sangat lunak, yang sangat sopan, yang sangat mulia, menunjukkan penghormatan yang tinggi dari seorang anak kepada seorang ayah. Ini di sini pun sudah menunjukkan adab, betapa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sangat beradab. Bagaimana Nabi Yusuf boleh panggil ayahnya dengan panggilan yang lembut, lunak, beradab begitu? Sudah tentulah datang daripada ayahnya juga. Diwarisi daripada ayahnya yang pengasih, penyayang, lembut, penyantun. Bagaimana anak tu akan jadi baik kalau tidak ayahnya juga baik. Jadi kalau kita telusuri sedikit sejarah kenapa Nabi Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, Nabi Yaqub. Kenapa Nabi Yusuf sangat dekat di hati Nabi Yaqub? Kerana sejarah ni panjang, ya. Sebenarnya Nabi Yaqub ada 2 orang isteri, nama Leah dan juga Rachel, tak silap saya. Kahwin dengan Leah, Nabi Yaqub dapat 10 orang cahaya mata. Nabi Yaqub lebih menyayangi Rachel sebenarnya. Rachel lambat dapat anak, tak dapat, tapi di hujung akhirnya dapatlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, anak yang pertama daripada isteri kedua Nabi Yaqub, iaitu Rachel. Nabi Yusuf bila lahir tu sangat-sangat sayanglah dia kepada Nabi Yusuf. Kemudian tak lama lepas tu Nabi Yusuf besar sikit jadi seorang budak. Rachel lahirkan lagi seorang, itu nama Bunyamin, yang kita kenal, yang kita tahu kan. Tapi apa yang terjadi ialah umur Rachel tak lama, isteri yang kedua ni meninggal. Bila meninggal, maka Nabi Yaqub sangat sayangkan anaknya yang yatim piatu ni, sebab dah tak ada mak kan. Tak ada mak mereka lah, yang mak yang asal daripada Rachel, walaupun mak tiri Leah ada lagi. Tapi Nabi Yaqub memberi sepenuh perhatian, mencurahkan sepenuh kasih. Sebab anak-anak dari isteri yang pertama yang Leah, yang 10 orang, semuanya dah besar-besar, dah dewasa, dah besar. Jadi mereka bertugas di ladang, ada yang berjaga kambing, gembala lembu. Jadi ada tugas masing-masing. Jadi tak peduli sangat sebab dah besar. Nabi Yaqub dah tua, Nabi Yaqub berikan perhatian kepada Nabi Yusuf. Jadi itulah sebab Nabi Yusuf sangat dekat di hati Nabi Yaqub. Bahkan ditambahkan pula apabila Nabi Yusuf ni diberikan rupa yang sangat indah. Rupa yang sangat indah, sampai orang kata Nabi Yaqub sangat sayang, sangat cinta kan anaknya Nabi Yusuf. Jadi sampai begitu, maka akhirnya anaknya, iaitu Nabi Yusuf sendiri, akan menunjukkan hasil daripada didikan, hasil daripada layanan ayah yang baik kepada anak. Dan anak akan menunjukkan, membalas kembali sejak dari kecil lagi dengan panggilan ya abati, wahai ayahku. Ini panggilan hormat, panggilan yang sangat lembut kepada seorang ayah. Jadi begitulah yang sepatutnya kita, orang kata apa, seorang anak memanggil ayah kita. Walau apa-apa sekalipun, kita kena lihat, ya, panggilan anak kita kepada kita bagaimana. Dia panggil jerit ke, dia tengking ke. Jadi kita kena tengok balik apa yang telah kita lakukan kepada mereka semasa mereka kecil. Jadi begitu sedikit sebanyak tentang budi bicara ataupun budi bahasa Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi baginda memberitahu kepada ayahnya. Nabi Yusuf cerita tentang mimpi ini. Jadi apakah maksud mimpi ini? Kan? Maksud mimpi ini ialah ditafsirkan di sini ada 11 bintang tu ialah adik-beradiknya. 10 daripada ibu yang bernama Leah, dan seorang adiknya sendiri, adik kandungnya yang bernama Bunyamin. Dan matahari itu adalah dia, yakni ayahnya. Dan ada yang mengatakan matahari itu adalah ibunya, kerana perkataan matahari dalam bahasa Arab dipanggil perkataan muannas, berjantina. Jadi bulan itu pula adalah ibunya. Apapun itu adalah pendapat para ulama saja. Jadi takwil mimpi ini sebenarnya takwil kepada mimpi Nabi Yusuf yang melihat 11
bintang dan bulan, matahari dan bulan sujud kepadanya itu sebenarnya selepas 40 tahun ataupun selepas 80 tahun daripada kejadian itu terjadi, nyata benar-benar terjadi, ya, apabila Nabi Yusuf alaihissalam mempersilakan kedua orang tuanya untuk menduduki kursi singgahsana yang mana sedangkan saudara maranya berada di hadapannya, dan ini disebut dalam surah ini sendiri ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan mereka semuanya, yakni Nabi 11 adik-beradik, ibu dan ayah, merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takwil ataupun takbir, yakni tafsir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya satu kenyataan. Jadi mimpi Nabi Yusuf ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Nabi Yakub sendiri pun menanti-nanti di kalangan 10 orang anaknya daripada Leah dan 2 orang anak daripada Rachel, siapakah yang akan menjadi nabi selepas Nabi Yakub? Ya. Okey. Jadi memang dinanti-nanti. Nabi Yakub anak Nabi Ishak kan. Jadi dah tahu dah. Selepas Nabi Ishak, Nabi Yakub. Daripada Nabi Yakub dah 10 orang anak, tak tahu lagi siapa. Jadi bila Nabi Yusuf menceritakan mimpi ini, terus dia dapat tangkap inilah dia. Maknanya Nabi Yusuf lah, anak dia yang bernama Yusuf lah yang akan terus menyambung mata rantai perjuangan menyampaikan dakwah sebagai rasul, sebagai surah Allah, sebagai nabi untuk menjadi nabi selepas baginda. Jadi lepas pada itulah dia kata kita sambung. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung tafsir mimpi ayat selepas pada ini yang menceritakan tentang apakah yang ayah Nabi Yusuf bagi tahu kepada dia supaya tidak menceritakan mimpi ini kepada orang, dan kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih semua. Ya, itu dia tentang surah Yusuf ayat 3 dan juga ayat 4 ya. Ayat 3 berkaitan dengan ahsanal qasas, iaitu sebaik-baik kisah, dan juga ayat 4 tentang kepentingan memberi perhatian kepada anak-anak. Dan insya-Allah pada minggu berikutnya akan disambung lagi dengan ayat-ayat dalam surah Yusuf ini yang mengandungi 100 lebih ayatnya. Dan alhamdulillah, terima kasih di atas pimpinan bacaan 3 surah tadi, doa dan juga tadabbur surah Yusuf. Dan sebelum mengundur diri, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surat Al-Qur'an. Silakan. Terima kasih Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih Hajah Miss, semua sahabat. Assalamualaikum.